صلى الله عليه وسلم. شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menemukan kita dalam bicara agungnya pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dianjurkan oleh kurang jelas. Kas, macam mana, Pak? Betul dekat. So, saya ambil pembek mic. Entah nama apa? Antu nama apa? Nama apa? Iqbal. Masalah ala Sayyidina Muhammad. Kampus Razali Ismail ni di mana? Kampus IPG Ismail ni di mana? Tak dengar. Kampus ni di mana? Kampus ni di mana? Di mana Terengganu? Di mana Terengganu? Di Kuala Terengganu. Kuala Terengganu. Dia kena ada mic lagi ni. Mic tu lagi mic. Tak ada mic dah. Pasal mic sini tak, dia Ustaz tak dengar suara dia pula. Ha? Dia boleh cakap tak keluar suara kalau pakai mic tadi. Ya. Dia kena pakai mic yang ada sekeliling pun. Dia kalau ustaz cakap tu kan dia tak dengar dapat apa. Tak apa. Ada mic. Atau mic tu? Dia ambil mic. Kita rancangan tidak sebentar ni. Alhamdulillah, boleh. Dengar.
kita dengar Nabi cakap. Dia peringat. Kena pakai tu. Kena pakai tu. Okay. Okey. Alhamdulillah pada malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengizinkan kita untuk bersama pada malam ini. Bersama-sama kita ialah kuliah online bersama dengan kampus Razali Ismail Pulau Terengganu ataupun bersama dengan anjuran daripada bakal guru Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang pada malam ini telah menganjurkan kuliah online pada malam ini bersekitar tajuk yang sangat hebat. Cumanya kita yang tidak hebat. Sebab kita nak berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan insan teragung. Teragungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah insan yang telah diagungkan oleh penciptanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Agung seseorang manusia ialah kerana dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berpandukan kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang Allah Subhanahu Wa Taala telah mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada banyak tempat di dalam Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana yang telah pun disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Dia tak perlu ni. Dengar tak? Sana dengar tak? Ha? Dia tak? Yang penting dia dengar. Dia dengar tak sana? Dengar tak? Ya, saya Dengar dengar. elok. Alhamdulillah jelas. Jelas, okey. Tak perlu dah. Hak kita pun okey. Agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kerana Rasulullah telah diagungkan oleh penciptanya. Seperti mana yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah sebut dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kita biasa dan selalu kita dengar, kita mendengar firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, akhlak engkau tersangatlah hebat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di atas ketinggian akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Seperti mana biasa dibahaskan oleh para ahli ulama, wa innaka la'ala, sesungguhnya engkau berada di atas khuluqin azim, di atas akhlak yang hebat. Maknanya ala ni kalau kita faham maknanya atas. Wa innaka la'ala, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang hebat. Maknanya Nabi lebih tinggi daripada akhlak. Nabi lebih tinggi daripada akhlak. Dan akhlak di bawah lagi, Nabi lebih tinggi daripada akhlak. Seperti mana kita faham, kita kata macam gelas ni. Gelas berada di atas meja. Al-ka'su 'alal maktab. Gelas di atas meja. Berarti gelas lebih tinggi daripada meja. Makna Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi daripada akhlak.
Nabi diutuskan ialah untuk menyempurnakan akhlak. Allahumma salli ala sayyidina. Akhlak ni kalau tak diutuskan Nabi, tak sempurna akhlak. Seperti mana Nabi sebut, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Hanya diutuskan aku ialah untuk menyempurnakan, liutammima, untuk aku nak menyempurnakan makarimal akhlaq, kemuliaan akhlak. Mana akhlak yang telah pun sedia ada sejak daripada pengutusan Rasul yang pertama, kemudian diikuti oleh Rasul yang kedua, Nabi Allah Adam dan Nabi Allah Nuh alaihissalam. Maka akhlak ni telah berkembang, telah maju, telah diperjuangkan, telah diaktifkan dalam setiap diri umat yang sebelum kita. Sehingga akhlak-akhlak yang telah pun disemai, dibina, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati-hati dan pribadi rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak sempurna sehingga diutuskan Rasulullah baru sempurna akhlak-akhlak itu. Seperti mana Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi mengumpamakan pengutusan rasul-rasul yang terdahulu kepada umat manusia ialah seperti satu bangunan yang cantik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setiap orang yang lalu di tepi bangunan itu akan memuji cantiknya bangunan ni. Cuma tentu dia tak sempurna. Satu bata yang, ataupun kita sebut bangunan yang berlubang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bangunan ini hanya akan sempurna kalau ada bata yang ada seketui bata yang mai, kalau buh bata tu sempurna. Maka Nabi kata, akulah bata itu. Jadi Nabi SAW diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah untuk menyempurnakan akhlak, sebab diri Nabi itu akhlak. Diri Nabi SAW itu ialah akhlak lah. Maknanya Nabi datang ialah untuk menyempurnakan akhlak, sebab diri Nabi sudah pun akhlak. Taib, Allahumma salli ala sayyidina. Tidak ada akhlak yang paling tinggi melainkan kerahmatan Rasulullah kepada sekalian alam. Akhlak Nabi yang mulia itu ialah sebab yang membangkitkannya sebagai Rasul, yang mengutuskannya ialah Tuhan yang maha berakhlak. Maka Nabi kita SAW datang sebagai seorang insan yang berakhlak dengan akhlak Tuhannya. Cuba tengok ayat yang Tuhan sebut. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah sebut, Maha Suci Allah yang telah mengutuskan hambanya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk kami nak memperlihatkan kepada hamba kami ini tanda-tanda kebesaran kami sebagai Tuhan. Ayat itu disebut innahu huwas sami'ul basir. Kata mufassirin, ayat tu balik innahu huwas sami'ul basir itu Rasulullah sendiri. As-sami' itu ialah Rasulullah, al-basir itu Rasulullah. Mana copy paste akhlak Nabi dengan akhlak Allah. Itu yang tingginya. Itu yang agung pribadi Rasulullah. Ayat yang lain, Allahumma salli ala. Sebelum tu as-sami' itu Nabi itu, kalau as-sami' ni dia sirah mubalaghah. Kalau Allah tu subhanallah masalah Sayyidina Muhammad maha mendengar, al-basir maha melihat. Jadi Nabi tu macam mana? Pasal apa Nabi tu
sampai As-Sami', Nabi tu sampai Al-Basir? Sebab yang Nabi dengar ialah yang tak terungkap, iaitu Nabi mendengar kalam Allah. Pasal apa Nabi Al-Basir? Sebab tidak ada sesuatu yang paling hebat yang dilihat oleh seseorang insan melainkan melihat Allah. Maka Nabi SAW mendengar cakapan Allah, melihat akan Allah. Maka tentulah duk As-Sami'ul Basir. Begitu juga ayat yang Allah sebut dalam Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Rauf itu adalah Rasulullah, Rahim itu Rasulullah. Sedangkan kita tahu Rahim itu ialah Allah, Rauf itu ialah Allah juga. Lagi sekali, itulah yang dikatakan Nabi berakhlak dengan akhlak pencipta dia. Rahim, Nabi Maha Pengasih. Nabi Nabi sangat pengasih, Nabi sangat penyayang. Cuma tak bolehlah disamakan Allah dan hamba dia. Kita taklah sampai kita mengatakan Nabi itu maha, tapi Nabi cukup kita katakan dia sangat. Raufur Rahim. Rauf mana yang sangat memiliki sifat kasihan belas. Rauf, Rahim. Nabi kita SAW itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah seorang insan yang sangat penyayang. Jadi kalau macam tu, tak ada satu orang pun boleh sama dengan akhlak Nabi. Sebab Nabi paling tinggi sekali. Berpandukan pula kepada inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah, siapa paling bertakwa di kalangan kamu? Tak ada satu orang insan yang paling bertakwa lebih daripada Nabi. Maka Nabi kata, ana atqakum billahi wa akhsyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aku ialah yang paling bertakwa kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aku ialah yang paling takut kepada Allah. Habis, tak ada lah. Tutup buku. Nabi paling tinggi. Jadi sebab itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tinggi seseorang ialah pada pandangan Allah pada seseorang. Maka tidak ada seseorang manusia, tak ada pun satu orang insan yang paling dipandang Allah lebih daripada Nabi kita. Tak ada. Maka sebab itu, subhanallah, Nabi bukan insan biasa. Nabi bukan pemimpin biasa-biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi ialah insan yang berada di luar kebiasaan manusia. Nabi insan yang luar biasa. Luar biasa Nabi SAW itu ialah pada lahiriahnya dan pada batiniah dia. Seseorang yang melihat Nabi SAW akan terpegun dan terpukau dengan kepribadiannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di samping Nabi itu indah di pandangan mata sesiapa yang melihatnya. Maka bergabunglah di antara penciptaan lahiriah Nabi dan akhlak Nabi. Orang ni kadang-kadang tak puas comel, tapi akhlak elok. Dipandang elok. Orang tak comel pun, tapi akhlak dia elok. Kita kata, orang tak tahu mana, tapi perangai bagus, kita kata. Ada orang rupa cantik, perangai tak elok. Tak elok. Akhlak ni, kalau dia ada pada kita, sekalipun kita tak rupa elok, kita tak comel, kita tak cantik, kita tak tampan, tapi kita elok. Ada orang dia berkenal seseorang bukan pada rupa pakai, tapi kau kenal lah perangai dia, akhlak dia. Tapi kalau orang tu comel sekalipun, cantik, rupawan, handsome, tampan, tapi akhlak tak ada, langsung tak ada harga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi kita SAW dua. Rupanya indah, akhlaknya indah. Maka Nabi ialah insan terindah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nabi SAW yang tinggi ataupun mulia akhlaknya sebab Allah sendiri yang mengajarkan adab kepada Rasulullah. Seperti mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang biasa selalu kita dengar. Nabi kata addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mengajarkanku adab Tuhanku. Fa ahsana ta'dibi. Maka betapa elok pengajaran Allah mengajar adab kepadaku. Maknanya dalam Allah mendidik Rasulullah tidak ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada ruang untuk orang kata Nabi tak elok pakai. Tak ada satu ruang walaupun 1 inci ataupun lebih kecil daripada tu untuk orang kata Nabi serpih perangai. Tak ada. Kita ni walaupun kita dah bercuba beradab, tapi kadang-kadang sumbing juga akhlak kita. Ada satu orang sahabat saya. Orang ni satu orang yang satu Malaysia kenal. InsyaAllah. Sebab dia ustaz selebriti masuk TV. Cerita dia, subhanallah, saya pergi ke Mekah buat umrah. Tahun tu bawa jamaah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di Jeddah. Keluar daripada airport, tolak, orang pergi tolak apa? Troli. Lepas tu berimpun dengan anak jemaah satu tempat. Tiba-tiba orang kata, Ustaz. Orang sebut Ustaz tu. Jadi saya pun kenal dia pun kenal saya. Jadi saya tu langsung tinggal troli. Saya kata, saya terus pergi jumpa dia, saya salam, menyalami. Saya pergi tu, masalah saya nak Muhammad, dengan tolakkan perasaan ukhuwah. Saya pun pergi. Bila pergi salam-salam tu, salam-salam, saya rasa terkilan waktu salam. Dia kata, Ustaz Anas sibuk, Ustaz Anas tak ada, Ustaz. Jadi saya pun tengah lagi orang panggil apa, termangu-mangu. Orang Kedah lah, apa terjemah dia. Dia pun pergi, saya pun tengok dia pergi, lepas tu saya patah balik. Faham tak? Dia faham tak situasi tu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sami'na sallallahu. Sebut sikit pasal apa? Sebut pasal buku lah. Itu saya sikit buku yang agak kena untuk
Subhanallah. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Allahumma salli ala Muhammad sayyidina Muhammad. Innaka la tukhliful mi'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sambung. Dia Ustaz, ketika tu Ustaz belajar. Bila kita ni pinarai dia. Tapi dia Ustaz, anak tak ada Ustaz. Anak baik apa ni, anak kalut sikit Ustaz. Ustaz pun ditinggalkan. Baik. Ustaz belajar satu tentang akhlak Rasulullah. Kira Ustaz ni, kalau setiap orang kenal akan kata dia insan berakhlak lah. Orang sangat berakhlak. Tapi katakan insan manusia ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, walaupun kita cuba berakhlak paling baik, tapi kadang-kadang kita tak mampu kita nak jadi seperti insan terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada situasi yang tertentu, Allahumma salli alaihi wasallam, kita tak boleh nak gapai akhlak Nabi yang mulia tu. Contoh, satu masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, membetulkan saf tentera di medan jihad. Nabi di medan jihad, Nabi tak seperti di luar medan jihad. Dalam medan jihad, Nabi ialah satu orang komander perang. Perang ni dia tak macam tak perang kita boleh panggil, "Enta mai Ustaz, enta pergi situ Ustaz." Tapi kalau perang dia kata, "Enta mai Ustaz, ni situ-situ, mai sini, betul itu, mai." Macam tu. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam mana perang, sama saf. Tu Rasulullah tu. Lepas tu satu orang khatib pada saat menyampaikan khutbah, kalau ikut seperti Nabi kita berkhutbah, muka Nabi dah merah. Makna bersungguhnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah seperti seseorang yang duduk di medan tempur mengarahkan tentera-tenteranya. Itu sifat Rasulullah. Serius. Lepas tu, dalam situasi Nabi itu, Nabi pegang tongkat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi pegang tongkat ni. Ni lagi sama ni. Dia pun tak sama ni. Macam tu lah. Lebih kurang kot. Tiba-tiba Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tanpa sengajanya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam betulkan saf, Nabi kita tertujuh. Tak tahu Terengganu kata apa pula. Tertolak. Tak tertolak tu tak apa tepat tu Zul. Sekodong. Orang Kelantan kata apa? Mana tongkat. Tak ada tongkat. Tercucuk perut.
Kelantan. Tak nak bahasa Kelantan pula. Orang Sabah? Bajah. Orang Sabah kata apa? Orang kata tertojoh. Orang Perak kata apa? Terjolok. Jolok. Ha? Ha? Terojoh. Ha, terojoh. Ni orang Kuala Lumpur. Terojoh. Bahasa faham tu. Nabi tertojoh perut kawan tu. Lepas tu tengah Nabi duduk serius tu, sama apa semua tu, tiba-tiba sahabat tu Rasulullah, Nabi kata, ya, saya nak balas Rasulullah. Waktu tu sahabat tu, saya nak balas Rasulullah. Nabi SAW yang tadi tu Nabi duduk kelui sana kelui sini, sama. Apa ada ke depan sikit ni, belakang sikit. Bila kawan tu kata macam, Nabi kata, nak balas apa? Rasulullah, waktu Nabi samakan sah kami tadi, Rasulullah tojoh saya dengan tongkat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu Nabi kata, saya nak balas balik Rasulullah. Saya nak kisah balik. Saya nak tojoh balik perut Rasulullah. Nabi SAW dia boleh settle lu. Waktu tu. Waktu suasana macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, ambil. Dia pun pegang. Nabi kata, sila. Dia kata, Rasulullah, tadi waktu Nabi tojoh tu, Nabi tak tojoh saya di atas baju, tapi kena perut saya tanpa berlapik. Nabi tu, hang nak kisah sungguh lah soalan Sayyidina Muhammad, bukan kisah tojoh tu atas baju Rasul, tapi perut Nabi sendiri. Nabi kita angkat. Waktu tu subhanallah soalan Sayyidina Muhammad, tengok dia meluru pada Rasulullah. Bukan dia tojoh Nabi, dia cium dan kucup perut Rasulullah. Dan menangis. Allahumma salli ala. Nabi kata, apa siapa hang ni? Kata dia, masalah Sayyidina Muhammad, saya agak hari ni hari terakhir di muka dunia. Saya harap dengan saya menyentuh kulit Rasulullah, tempat saya akan ditempat dalam syurga. Tu kisah tu. Kalau kita lah duduk tempat Rasulullah tu, agak boleh dia down, boleh turun tu. Ustaz, saya nak kisah Ustaz. Kisah apa pula nak perang ni? Nantilah. Aku bukan sengaja hantar tak. Aku macam tu lah kot. Penabuh kamu tahu. Kita. Tapi Rasulullah, ya Allah, boleh turun, Masya Allah. Tu kita tak mampu nak jadi macam Rasulullah. Sahabat saya tadi, lepas daripada pi Mekah, apa tak jumpa lah di Mekah, Madinah. Jumpa balik tu, ketika nak balik di airport yang sama. Dia kata, Ustaz nak minta maaf hari tu Ustaz. Dia akhlak mulia. Dia pi pun dia rasa salah. Faham? Orang ni kalau dia tinggi akhlaknya, dia sanggup turun minta maaf. Dia boleh turun tu. Tapi itulah kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia boleh turun. Dia pada hari dia mungkin naik bas dia terpaksa, mana aku, siapa aku? Kalau Ustaz salah pasal macam tu lah. Sebab itu Ustaz cuba belajar berakhlak. Tengok macam perangai para alim ulama, guru-guru kita. Para ulama ni subhanallah, kalau ditanya soalan tak pernah kata tak. Apa situasi lepas sekalipun nak mana masuk kereta dah tu. Nak masuk kereta dah. Soalan Sayyidina Muhammad. Orang mana? Ustaz. Ada sikit ajak Ustaz. Nak tahniah anak Ustaz. Setiap ulama takkan kata, tak nak masa kot. Kalau akhlak Nabi, dia kata mana anak? Jadi di tempat nak kereta tu ditahniah anak. Sebab Nabi kita SAW tak pernah
mensia-siakan harapan orang. Rasulullah. Satu masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, turun daripada mimbar. Turun daripada mimbar tu orang dah qamat. Nabi dah nak pi ke tempat imam, menjadi imam. Tiba-tiba sahabat ni dia sekat Nabi, dia kata, Rasulullah, saya ada hajat sikit Rasulullah. Nabi kata, ada hajat apa? Dia pun cerita hajat dia. Orang lain sedang menunggu untuk Nabi jadi imam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi panjang jugalah dia bercerita tentang hail dia, Nabi dengar, ya. Orang sedang tunggu Nabi menjadi imam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selesai dia cerita, Nabi pun kata dah begini, masalah hang ni macam ni. Dia pun cerita sekian sampai dia angguk faham. Sampai habis dia pun ceria balik, terima kasih Rasulullah. Nabi kata, Nabi jadi imam. Kalau tu imam kita macam mana? Nak turun jadi imam lah tu, tiba-tiba orang sekat, hang ni orang kamat dan tahu tak? Tekilah, macam tak nak masa pula hang ni. Kalau tu imam kita macam tu, orang kali ikut. Rasulullah tak pernah mensia-siakan harapan orang. Tinggi akhlak Nabi. Musim sejuk, mailah para sahabat bawa bekah Sallallahu Alaihi Muhammad. Bawa bekah. Rasulullah tolong celup sikit Rasulullah. Bukan suruh baca apa, suruh celup ya. Pasal Nabi berkat tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Muhammad. Nabi kita celup. Sedangkan musim tu musim sejuk. Sepatutnya kalau ikut kita lah, kita kata kita lah, kita kata juga kan, hang tak tahu kan musim sejuk. Sejuk ni, musim sejuk ni ayat tu macam ayat ais lah. Mari belah ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu akhlak mulia Rasulullah. Tu yang saya tengok pada akhlak para ulama pewaris Rasulullah. Bagi contoh Syekh Tariq Sardar. Hari itu dia menjazahkan kami ijazah serbat. Lepas tu subhanallah sallallahu alaihi Muhammad. Selepas ijazah serbat, bismillahirrahmanirrahim. Orang jamu makan. Jadi saya pun duduk kali dengan Syekh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makan sekali. Tiba-tiba mai satu orang. Dia kata, Syekh, boleh tak ijazah sarban? Dia cakap Melayu. Syekh tu Arab. Boleh tak saya nak ijazah sarban? Dia tak ada, tadi tak sempat. Jadi Syekh kata apa? Dia ada hajat apa? Dia nak minta Syekh tolong ijazah sarban, dia tak sempat tadi. Waktu tu Syekh subhanallah, dia tak camca garpu hak dia makan tu, dia tak main. Dia main tu, dia ikat sarban kawan tu. Kawan tu dia tengah makan. Nampak tak akhlak? Kalau kita kata sagi kok bagi tak sagi selepas makan lagi. Waktu tu dia menyempurnakan hajat orang. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ni kita belajar tingginya akhlak Nabi. Nabi tak pernah mensia-siakan harapan seseorang. Hatta datang satu orang namanya Abdullah bin Ubay. Dia anak kepada Abdullah bin Ubay. Kata munafiqin Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay, Raisul Munafiqin. Ketika mana nak habis umur, Abdullah bin Ubay ni, dia suruh anaknya yang bernama Abdullah juga hampir jumpa Rasulullah, pergi ambil baju Rasulullah, aku nak pakai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia nak ambil baju tu, bukan baju luar ni, baju singlet dalam tu, baju panas dalam tu, hak Nabi yang dekat, yang betul-betul dengan kulit Rasulullah tu. Jadi Abdullah ni pun dia pergi jumpa Rasulullah, dia kata ayah dia nak pakai baju Nabi, nak wafat, nak meninggal, nak mati dalam keadaan pakai baju Rasulullah. Waktu dia minta tu, Sayyidina Umar ada. Nabi kita SAW langsung buka baju dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jubah dia, buka baju dia, bagi kepada Abdullah ni. Abdullah ni ialah seorang sahabat Nabi yang imannya sempurna. Cuma ayahnya
Ra'isul Munafiqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Nabi buka baju nak bagi. Sayyidina Umar dah mula muka berubah. Rasulullah ni, para munafiqin pun Nabi nak bagi. Bila Nabi bagi baju tu, kata Abdullah, ayah saya minta bukan baju hak luar, baju dalam. Nabi nak bagi juga. Rasulullah, cukup, kata Sayyidina Umar. Tu dah melampau tu. Kata Sayyidina Umar. Nabi kata Umar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang Kedah kata macam ni, awal. Dia ingat baju dia pakai itu akan menyelamatkan dia daripada neraka. Tubuh yang menutup mulut Sayyidina Umar. Baik Rasulullah, faham Rasulullah. Nah, abang kata, tu munafiqin pun Nabi nak tunai hajat dia. Tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ni ketinggian budi dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak ni yang menyebabkan kita rasa, takkan Nabi tak boleh tolong aku kot dia akhirat esok memberi syafaat. Faham? Kalau munafiqin pun Nabi nak tolong, takkan kita Nabi tak tolong? Takkan tak ada harapan kita nak dapat pertolongan Rasulullah? Takkan kita tak dapat untuk mendapat syafaat Nabi? Hak ni yang kita taruh ni. Kita nak syafaat Nabi SAW di akhirat esok. Maka Nabi kita SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita nak baca agung akhlak Nabi, kita tak terbaca. Kita tak mampu untuk capai dan gapai. Tinggi. Jadi sewajar dan seeloknya Nabi SAW itu dicontohi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi sepatutnya dicontohi. Siapa yang patut mencontohi ni? Umat. Umat hak mana? Umat yang kata kami cinta kepada engkau Rasulullah. Umat ni. Kita ni duduk di hati Nabi tak tahu tara mana. Nabi kasih sungguh kat kita ni. Subhanallah. Jadi kita yang Nabi kasih inilah nak kena berakhlak dengan akhlak Nabi. Terlebih-lebih lagi bakal-bakal cikgu. Bakal-bakal pendidik orang panggil. Sebab kita bercakap ni dengan para pendidik lebih khusus. Sebab dia menganjur balik kita pada hari ini. Para pendidik ni, Allahumma salli ala Sayyidina, dalam nak mendidik anak-anak murid, nak mendidik masyarakat, mereka kena lebih dulu memulai dengan diri sendiri. Sebab itu kata ulama, mabda'akumul awal anfusukum fa in intasartum 'alaiha kuntum 'ala ghairikum aqdar. Permulaan kamu diri kamu sendiri. Kalau kamu mampu untuk mendidik diri kamu sendiri, kamu mampu untuk mendidik orang lain. Itu konsep pendidikan. Maka cikgu-cikgu, bakal-bakal guru, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang duduk di IPG di seluruh negara, sewajarnya dididik dengan didikan termulia berpandukan sirah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni mendidik orang tak boleh pakai etika. Dia ada etika, dia ada akhlak. Etika tak sama dengan akhlak. Akhlak ni dia pada hati. Pembentukan peribadi seseorang ialah bermula daripada mendidik hati dia. Etika kita kata macam ni, etika berpakaian. Kena pakai macam ni. Contoh kita kata, siapa-siapa nak main sekolah, dia ada etika pakaian. Jadi cikgu. Contoh kata guru besar, siapa pun tak boleh pakai jubah tau, main sekolah. Baju kurung je boleh pakai.
Tu etika yang cikgu buat, yang ustaz buat. Main sekolah jangan pakai kasut slipper ataupun kasut-kasut biasa. Dia kena pakai kasut serlum, kasut bertutup. Tu etika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, akhlak dia bukan etika. Akhlak ni hati manusia. Perangai yang elok berpunca daripada hati yang elok. Cuba tengok dalam 2-3 tahun lepas, pada zaman sebelum daripada Raja Saudi bernama Muhammad bin Salman tu jadi raja. Sebenarnya masalah Sayyidina Muhammad, dia bukan raja lagi pun, sebab ayah tak mati lagi. Kan dia raja dah, Raja Salman. Sebelum jadi penguasa Saudi, Raja Saudi sebelum ni tak boleh siapa-siapa yang dia warga negara dia pakai pakaian kecuali tutup habis. Dia panggil apa? Burqah. Tutup habis. Mata pun tak nampak kalau jadi warga Saudi. Sekali tu kami nak pergi Mekah buat umrah, transit di Thailand. Waktu tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, naiklah orang perempuan yang seksi-seksi ada kapal terbang. Hati tak tahu lepas ni Islam kata Islam sebab pakai teruk sangat. Tak tahu dia bangsa apa, tapi tengok cakap, oh Arab. Kami pun naik kapal terbang. Transit tak ingat di Dubai ke ataupun di mana. Waktu kapal terbang nak terbang, nak meneruskan penerbangan ke Saudi, ke Jeddah. Hak tadi ni sibuk pakai purdah, pakai balik. Faham tak? Sedangkan duduk di Thailand yang seksi, teramat-amat seksi tu, nak sampai di Jeddah pakai balik purdah. Akhirnya atas kapal terbang tu tak ada seksi dah, semua dah jadi warak habis dah. Okay. Jadi masalah saya pasal apa dia macam tu? Sebab dia patuh pada etika pemakaian di Saudi. Faham tak? Maknanya dia bukan berakhlak. Sebab kalau berakhlak daripada hati, akan diterjemahkan kepada anggota, kepada praktikal di zahir. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka orang yang nak didik orang lain, dia mesti terlebih dulu mendidik diri dia sendiri. Kalau dia sendiri pun tak mampu nak didik diri dia, dia takkan mampu didik siapa-siapa. Tu cikgu-cikgu kena alert, kena bagi perhatian yang baik terhadap mempraktikkan diri menjadi insan yang mulia dengan akhlak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerja cikgu ni, dia bukan semata-mata dia nak bagi ilmu, dia nak bagi didikan. Sebab itu dia panggil guru-guru ni para pendidik. Jangan nama sahaja, nama pendidik, tapi tak reti nak mendidik. Memberi ilmu benda lain, memberi didikan perkara lain. Satu orang guru yang nak suruh belajar buat baik, dia kena terlebih dulu baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik dengan makna taqwa. Taqwa ni depan orang baik, belakang orang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau depan orang dia baik, belakang orang dia tak baik, dia tak takwa, tak bertakwa makna dia. Takwa ni makna depan orang baik, belakang orang baik. Kalau orang tak bertakwa, nak suruh orang bertakwa, dia tak mungkin dapat menjadikan orang yang dididiknya bertakwa, sebab dia sendiri tak bertakwa. Sebab itu kata ulama, wa ghairu taqiyyin ya'murun nas bituqa ka tabibi yudawi wa tabibu maridu. Orang yang tak bertakwa nak suruh orang bertakwa,
dia tak bertakwa, tapi nak suruh orang bertakwa ialah seperti seorang doktor yang merawat. Doktor pun sakit. Doktor nak merawat orang sakit kurap. Pakcik tu masuk, sila pakcik duduk. Sakit apa pakcik? Pakcik ni kurap doktor. Mai tengok tangan pakcik. Pakcik pun suar tangan dia, doktor pun tengok. Kurap sungguh ni. Tangan doktor pun kurap juga. Agak-agak macam mana pakcik tu? Tak jadi. Doktor nak rawat pakcik sakit kurap, doktor pun kurap juga. Dia ketawakan oleh pakcik tu. Faham tak? Orang yang tak baik, tak bertakwa, nak suruh orang bertakwa, tak mungkin. Cikgu pergi sekolah, masalah saya nak pakai lebih-lebih kurang. Ni, gincu ni sampai 2 inci ni. Ta'ala Sayyidina Muhammad. Hak buh di sini lagi ni, hak ni 1 inci. Make up tu sampai dia macam nak patung. Tapi nak suruh orang jangan bertabarruj dengan tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bermakeup, jangan bersolek seperti orang zaman jahiliah. Cakap dengan buat, orang lebih faham hak kita buat. Orang kata apa? Cikgu suruh, dia pun buat. Cikgu larang, dia pun buat. Sebab tu kata ulama, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lisanul hal ialah tingkah laku, itu lebih fasih daripada lisanul maqal, hak kita cakap. Orang hak nak ikut bukan hak kita kata, orang nak ikut hak kita buat. Sebab Nabi kita SAW ialah Nabi ialah tokoh pendidik teragung. Ya, Nabi kita SAW, hak Nabi kata, hak tu Nabi buat. Hak Nabi buat, tu Nabi kata. Maka begitulah semua orang jadi ustaz, jadi ustazah, jadi cikgu, jadi pengetua. Jadi dia mesti menampilkan akhlak dia ke depan agar dia pandang dan dapat ditiru oleh orang. Ada satu orang senior kami dulu waktu di Azhar, Ustaz Man Hasan. Dia pernah jadi pengetua tu di Perlis, di Arau. Apa dia? Betul, sekolah di Arau tu. Dia hebat. Satu masa dia petang-petang dia pakai mesin rumput. Dia mesin rumput sekolah, dia trim pokok-pokok pagar tu, Salah Sayyidina Muhammad. Kalau orang tak kenal, orang kata dia tukang kebun. Sedangkan dia pengetua sekolah. Bila dia macam tu, akhirnya anak murid tak berani buang sampah. Anak murid tak berani buat kotor. Anak murid jaga kebersihan sekolah. Pasal pengetua sendiri yang jaga kebersihan sekolah. Tu tempat lepak, tu tempat mengaji budak cerdik-cerdik. Kalau sekolah budak tak cerdik ni dia sama ya. Dia kata tak apa, buang sampah esok ustaz kutip. Tapi hak cerdik ni dia tak sanggup, dia tak gamak nak buat. Sebab insya-Allah takkan nak buang sampah aku. Ustaz petang-petang hari-hari jaga kebersihan sekolah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi maknanya orang lebih mudah faham hak kita buat daripada hak kita kata. Kadang-kadang hak kita kata berbuih mulut kita kata ni, orang tak ikut pun, tapi bila mana kita buat baru orang tahu nak berbuat ataupun nak melakukan. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka para guru, maka duduklah di IPG, melatih diri berakhlak tertinggi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan pada saya lah harapan, moga-moga satu masa esok, masalah sayyidina Muhammad, akhlak yang kita belajar ataupun sedikit yang kita peroleh pada malam ini akan menyebar, akan mendominasi pendidikan negara, insya-Allah. Hari ini orang bawa juga
bukan tak terap di IPG, tapi yang diterapkan tu masalah Sayyidina Muhammad, yang diterapkan ialah bukan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diterapkan dalam pendidikan arus perdana bukan yang Islam punya. Jadi kita ambil daripada hak orang lain daripada barat. Itu nama etika, tak nama akhlak, tak nama adab. Kita pula dalam Malaysia ni, bila main menteri pelajaran baru, menteri pendidikan baru, dia buat cara dia. Masih belum ada satu orang menteri pendidikan yang pernah dididik dengan akhlak yang mulia, beracuankan akhlak Islam, soal Sayyidina Muhammad. Kemudian bila jadi menteri, dia mengacuankan seperti mana yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, akhirnya cikgu-cikgu yang berada soal Sayyidina Muhammad dalam situasi arus perdana pada hari ini masih belum dapat mengecap nilai akhlak yang termulia yang diwariskan oleh Nabi kepada kita sallallahu alaihi Muhammad. Mungkin boleh menyampaikan, mungkin boleh mengajar, tapi nak membetulkan akhlak seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang Nabi turunkan pada para sahabat, sahabat turun pada tabi'in, bertabi'ut tabi'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita mengharapkan insya-Allah tu masa esok ini akan jadi suatu kenyataan selepas ia telah selama menjadi impian, insya-Allah sallallahu alaihi Muhammad. Dan untuk selebih yang berbaki yang tak mampu untuk kita nak cerita dan terjemahkan, jadi jadikanlah peringatan pada malam ini ialah anak kunci untuk membuka gedung akhlak yang terluas, yang sangat hebat, yang telah pun diturunkan oleh Rasulullah kepada anak didiknya, para sahabat, sampailah kepada para alim ulama, insya-Allah, mudah-mudahan. Maka saya sarankan kepada para bakal-bakal guru, maka dapatkanlah akhlak-akhlak yang mulia ni daripada para alim ulama kita yang masih ada dalam negara ini, insya-Allah. Sebab yang mewarisi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah hanya para alim ulama kita, insya-Allah. Jadi tak cukup dengan kita duduk di IPG 4 tahun, lepas daripada dia cikgu esok cari pondok-pondok, cari kuliah-kuliah pengajaran. Walaupun kita dah ustaz kadang-kadang, tapi sebenarnya kita perlu didikan daripada orang yang mampu untuk mendidik, yang kita boleh panggil mereka murabbi. Nak cari mursyid, kena banyak selawat dekat Nabi. Nak cari murabbi, banyak insya-Allah yang boleh mendidik kita melalui pengajaran ilmu disampaikan kepada kita. Tapi nak cari mursyid, jadi kena selawat sebanyak-banyaknya. Sebab orang yang banyak berselawat itu akan dididik oleh Nabi sendiri. Nabi sendiri akan mendidik dia, insya-Allah. Jadi sedar-sedar dia sudah berakhlak dan akhlak yang baik. Ketika dia sudah berselawat semenjak daripada bertahun-tahun, akhirnya pada tahun yang mendatang, ketika itu sedar-sedar dia kata, ya Allah, aku dulu macam lain, hari ini aku macam lain. Macam mana boleh bertukar perangai aku? Selawat. Selawat tu menukar perangai kita daripada tak elok kepada yang elok, insya-Allah. Jadi itulah sedikit yang saya titipkan untuk para guru yang menganjurkan kuliah online kita pada malam ini. Jazakumullah khairan katsira. Moga-moga insya-Allah sedikit yang kita dapat pada malam ini dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita benar-benar menjadi hamba yang terbaik, yang dibanggakan oleh insan teragung, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jadi saya jemput kepada semua para guru di IPG sana, kalau berkelpangan lepas PKP ni, jemput mailah ke pondok kami, insya-Allah. Cuma nak main tu bagi tahu kita sembelih kambing, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نور قلوبنا بهدايتك، اللهم نور قلوبنا بهدايتك، اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.